Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam Bycam Studio, informasi bola sepak terbaik untuk anda. Jadi untuk video kali ni aku nak bercerita ngomong tentang bagaimana bola sepak Indonesia berjaya bangkit selepas aksi duka dalam pusingan kedua kelayakan Piala Dunia, Piala Asia apabila mereka tiada merekodkan sebarang kemenangan dalam 8 perlawanan. Jadi dari segi pemerhatian aku ada menyinaraikan 5 faktor yang menyebabkan bagaimana Indonesia berjaya bangkit dalam bola sepak. Jadi antara faktor yang pertama adalah pelantikan Coach Shin Tae-yong. Untuk pengetahuan semua, Coach Shin Tae-yong ni bukan calang-calang jurulatih. Which jika anda masih ingat dalam World Cup 2018 apabila Korea Selatan berjaya menewaskan Jerman 2-0 ketika itu. Dan fakta menarik adalah Coach Shin Tae-yong ni merupakan jurulatih Korea Selatan ketika itu. And then untuk pengetahuan semua juga Coach Shin Tae-yong ni juga bukan hanya melatih skuad senior Indonesia, namun beliau juga melatih skuad Under 19, Under 23 dan juga skuad senior, which beliau telah pegang 3 pasukan. Jadi bagi aku lah, untuk inisiatif ni bagi aku cukup baik. Sebab apa? Coach dah boleh kenal lama pemain-pemain tersebut. Jadi beliau boleh dapatkan chemistry yang cukup baik. Sebab apa? Kalau kita tengok dalam saingan AFF ketika ini, ramai pemain-pemain Under 19, Under 20. Coach Shin Tae-yong telah membawa beliau dalam skuad senior. Jadi untuk perkara ini juga Vietnam juga telah melakukan perkara yang sama apabila Coach Park telah melatih skuad Under 23 dan juga skuad senior Vietnam. Dan kalau kita tengok result memang cukup baik. Mungkin Malaysia boleh juga mencontohi apabila memberi peranan yang cukup baik untuk coach itu melatih skuad Under 23 dan juga skuad senior. Untuk rekod selepas aksi pusingan kedua kelayakan Piala Dunia, Piala Asia, rekod untuk Coach Shin Tae-yong ni adalah cukup baik apabila dalam 9 perlawanan mereka hanya tewas sekali dengan Afghanistan dan menang 6 kali dan seri hanya 2 kali, termasuk bertemu dengan Singapura dan juga Vietnam. Dan apa yang menarik untuk Coach Shin Tae-yong ni adalah beliau banyak membawa rakan-rakan beliau dari Korea Selatan termasuk translator. Sebab apa? Ini akan lebih memudahkan lagi kerja beliau di pasukan Indonesia. And then apa yang aku suka untuk Coach Shin Tae-yong ni adalah beliau amat menitik beratkan pasal disiplin pemain. Kalau disiplin pemain out, beliau amat tegas. And baru-baru ni juga di mana ada satu video viral yang mana Coach Shin Tae-yong ni boleh tahu kelemahan pasukan Malaysia apabila beliau beritahu yang Junior dan juga Badrul Batiar cukup slow, and then John Kul juga masih kemenakan dan beliau lebih suruh menyerang di bahagian kiri. Jadi kalau kita tengok kat sini, Coach Shin Tae-yong ni cukup study, and beliau ni cukup tahu tentang kelemahan sesebuah pasukan. And then untuk faktor kedua adalah Indonesia ni banyak menggunakan pemain-pemain muda. Jadi untuk saingan AFF ketika ini, Indonesia merupakan pasukan yang keempat menggunakan tenaga paling muda, iaitu average 23.80. Jadi Indonesia adalah pasukan keempat selepas Timor Leste, Laos dan juga Kemboja. Jadi kalau kita tengok larian Indonesia, pemain-pemain Indonesia cukup pantas. Stamina mereka juga cukup baik. Memang suksap lah larian mereka. Sebab apa? Mereka ni banyak menggunakan tenaga yang muda. Apa yang aku dapat lihat apabila Indonesia ni menyerang, Coach Shin Tae-yong akan menggunakan high pressing. Dengan 4 hingga 5 pemain Indonesia akan terus mara ke hadapan disebabkan apa? Tenaga pemain muda mereka itu cukup memberi kelebihan untuk pasukan Indonesia menyerang. Jadi antara pemain-pemain muda untuk pasukan Indonesia yang aku cukup teruja adalah dua gandingan cukup mantap, iaitu Asnawi Mangkualam berusia 22 tahun dan juga Witan Sulaiman yang berusia 20 tahun. Jadi kalau kita tengok mereka ni sentiasa mengucang-ngacirkan barisan pertahanan di bahagian kanan. And then untuk gol ketika bertemu Singapura, 1-2 mereka cukup world class lah, boleh bagi tahu. And then untuk Rahmat Irianto yang mempunyai tandukan heading yang cukup tajam apabila telah skor 2 gol bertemu dengan Kemboja. And then 2 pemain pertahanan mereka iaitu Rizky Ridho dan juga Dewangga yang berusia 20 tahun. And then untuk faktor ketiga adalah ramai pemain-pemain Indonesia telah berkelana ke luar negara. Jadi untuk saingan AFF kali ini ada 6 pemain Indonesia telah berkelana ke luar negara sebelum ini, iaitu yang pertama Yuji Utomo yang telah bermain di Penang dan juga Abimanyu yang telah bermain di JDT, and then Egy Maulana yang telah bermain di FK Senica di Liga Slovakia, and then Witan Sulaiman yang telah bermain di Liga Poland, and then Elkan Bagot yang telah bermain untuk Ipswich Town
And then Asnawi Mangku Alam yang telah bermain di Liga Division 2 Korea Selatan. Itu tak tercampur lagi yang pemain-pemain lain yang tidak menyertai saingan AFF ketika ini, iaitu Bagus Kafi, Sadir Ramdhani, Khairul Imam Zakiri dan juga Brian Aldama. Nampaknya banyak pemain-pemain Indonesia ni telah berkelana ke luar negara untuk memantapkan lagi pasukan Indonesia. Sebab apa? Kalau kita main di luar negara, lebih banyak pengetahuan, lebih banyak ilmu boleh kita dapatkan. And then faktor keempat adalah kejayaan Indonesia berjaya menjadi tuan rumah Piala Dunia bawah 20 tahun. Jadi sayang disebabkan pandemik COVID-19, kejohanan World Cup Under-20 ni terpaksa dibatalkan pada Mei 2021 yang lalu. Tapi kalau kita tengok dengan kejayaan Indonesia menjadi tuan rumah World Cup bawah 20 tahun ni, nampak seriusnya federasi mereka iaitu PSSI untuk memajukan lagi bola sepak Indonesia ke arah antarabangsa. Sebab apa? Kalau kita tahu bila adanya World Cup bawah 20 tahun ni, banyak skot-skot antarabangsa akan memantau pemain-pemain muda ni untuk diserapkan ke pasukan-pasukan muda seperti Manchester United, Arsenal, Real Madrid, Barcelona dan pasukan-pasukan gegasi yang lain. Apa yang aku harapkan juga, Malaysia mampu untuk layak pada kejohanan bawah 20 tahun ni yang dijadualkan bakal berlangsung pada tahun 2023 di Indonesia juga. And then untuk faktor yang kelima adalah menerusi federasi mereka iaitu PSSI. Nampaknya mereka cukup serius apabila ingin memanggil pemain-pemain kacukan warisan yang cukup berprofil tinggi untuk menyertai pasukan Indonesia ini, seperti Sandy Welsh yang sedang bermain di Liga Belgium, and then Jordi Amat yang pernah bermain untuk pasukan Swansea City, and then Miss Hilgers yang sedang bermain untuk FC20 di Liga Belanda. Dan juga yang terbaru, apa yang aku dengar adalah mereka ingin memanggil Ragnar Oratmanggun, tak maaf kalau salah sebut, yang sedang bermain untuk pasukan Eagle di Liga Belanda. Dan apa yang aku dengar, Kevin Dix ni mungkin tidak akan dipanggil. Sebab apa? Posisi beliau adalah sama dengan Sandy Welsh. Jadi kalau kita tengok kat sini Indonesia ni cukup serius apabila ingin memanggil ramai pemain-pemain kacukan yang berprofil tinggi untuk menyertai mereka dalam aksi kelayakan Piala Asia Kelab. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Apa-apa aku harapkan sebagai video ini cukup bermanfaat untuk anda semua. Mungkin ramai fan-fan daripada Indonesia yang telah subscribe Bycam Studio ni. Apa yang aku ingin ucapkan adalah ribuan berbanyak terima kasih. Salam dari Malaysia. Jadi itu sajalah video aku untuk kali ini. Assalamualaikum. Salam dari Binjai.